Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 22 suratul Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Sadaqallahul azim. Qalu ya Musa, mereka yakni Bani Israel menjawab, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, bahwasanya di negeri itu ada kaum yang gagah perkasa. Wa inna lan nadkhulaha, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukkannya, tidak akan memasukinya, hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar daripadanya. Fa in yakhruju minha, kemudian jika mereka keluar daripadanya, fa inna dakhilun, maka sesungguhnya kami akan masuk ke negeri itu. Sambungan kepada ayat terdahulu yang menyatakan bahawa Nabi Musa AS telah diamanah oleh Allah untuk membawa keluar Bani Israel dari negeri Mesir yang menjadi hamba kepada Fir'aun. Bilangan mereka sesetengah sumber menyatakan 5,500 orang merentas padang pasir Sinai untuk dibawa masuk ke Palestin ataupun ke negeri Syam. Ke negeri Syam ni menurut sempadan dahulu, termasuk Urdun, termasuk sebahagian daripada Palestin dan Syria yang ada sekarang ni juga, Syamnya. Kemudiannya mulalah mereka ini dibawa, kemudiannya dengan perintah, satu arahan daripada Nabi, ialah mereka akan masuk ke bumi yang disebutnya Al-Ardul Muqaddasah, bumi suci pada mengikut jadual. Kemudiannya bila tiba waktunya, Nabi Musa AS mengarahkan mereka supaya masuk. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke bumi ini kerana Allah telah mentakdirkan untuk kamu, mewajibkan kamu masuk. Ini ke negeri ini. Apa pun jadilah, mestinya masuk. Ini arahan daripada Allah Ta'ala melalui Nabi Musa AS. Kemudiannya jangan lagi kamu berpatah balik. Bila cuba masuk, jangan berpatah balik. Terima apa saja kemungkinan berlaku. Kemudian ayat menyatakan dahulu 12 orang dipilih untuk meninjau keadaannya. Pergilah mereka, kemudian bawa balik berita itu. Maka sebahagian kecil saja yang sedia masuk, tapi sebilangan besarnya tak mau masuk kerana takut kepada penduduk yang ada di dalam negeri itu. Penduduk itu dikatakan orang yang besar-besar. Mereka lebih rela mati di padang pasir ataupun pulang semula ke negeri Mesir untuk menjadi kuli, menjadi hamba. Tidak mengapa, daripada masuk kemudian terpaksa kena perang. Ayat ni menyatakan bagaimana sikap Bani Israel terhadap arahan Nabi. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa. Bahasanya kurang sopan. Wahai Musa, sepatutnya dia pemimpin, janganlah sebut wahai Musa macam puak-puak dia juga. Wahai Musa, sepatutnya wahai Rasulullah, wahai ketua, wahai apa-apa. Tidak. Inna fiha qauman jabbarin, bahawa sesungguhnya di negeri itu ada kaum yang gagah perkasa. Tak boleh Musa, tak boleh masuk. Dia kata orang tu badannya besar-besar, tak boleh lawan mereka. Kita masuk nak suruh dia keluar daripada negeri itu, mana boleh lawan. Kita orang badan kecil-kecil, mereka badan besar. Jabbar ini maknanya kuat. Salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna al-jabbar. Jabbar maknanya gagah perkasa, kuat. Jabara maknanya balut. Bila patah dibalut ini dengan besi, kenapa pengejebar? Jabrun. Sujud sawi, kalau kita tak baca kunut, dia jabar maknanya perkuatkan lagi kelemahan itu dengan sujud sawi. Syafi'i kata. Baik. Di sininya ni puak-puak itu jabbarin, gagah perkasa.
nampak cemerlang, nampak. Dia beberapa perkara yang nampak di sininya. Pertama sekali, kelemahan dalam kepimpinan ini, iaitulah pemimpin yang kuat tidak mempunyai rakyat yang kuat, tak boleh maju juga. Untuk maju sesebuah negeri, mahulah pemimpin yang kuat dengan rakyatnya yang kuat juga. Rakyat yang lemah, pemimpin yang kuat tidak ada guna. Sebab apa? Pemimpin yang kuat, rakyat yang lemah sentiasa bergantung pada bantuan. Dia minta bantuan saja. Bila suruh mana subsidi, katanya subsidi saja. Bantuan macam mana, peralatannya cukup tak cukup. Mereka mahu kalau bolehnya duduk saja. Duduk saja, tapi wang tu datang masuk dalam akaun dia. Kerja tak ada. Oh, sebut Alibaba berapa. Ini masalah penghalang terbesar kepada kemajuan. Inilah yang ada pada Bani Israel. Mereka pada mula lagi telah dilatih begitu. Mereka dibawa keluar daripada negeri Mesir. Diberi satu kemudahan melalui tenaga gaib. Tenaga gaib iaitulah mereka dapat menyeberangi Laut Merah dengan aman selamat. Laut terbuka, kering, kontang. Kemudiannya mereka ini dapat melintasi dengan aman dan damai. Tenaganya daripada mana? Tenaganya gaib. Mereka tak nak berbuat apa-apa. Sebaik saja mereka berada di pintu laut itu, mereka dapat berjalan. Datang Firaun mengekori daripada belakangnya, mereka tenggelam dalam tu. Ini dia Bani Israel. Mereka mahu macam tu juga. Sampai mereka ke padang pasir, mereka dibantu dengan kuasa gaib juga. Makanan turun daripada langit, al-manna was-salwa. Kemudian mereka panas, direndahkan awan teduh, tidak panas pada mereka. Kemudian sampai pula kepada satu peringkat, mereka mahu masuk dan berperang. Mana boleh? Orang yang selama ininya diajar hidup manja, hidup menerima bantuan. Setiap langkah yang mereka berjalan bergantung kepada bantuan. Tiba-tiba mahu perang. Mahu perang pula dengan puak-puak yang disebutnya puak-puak Kanaan yang besar-besar badannya. Tak mahu mereka. Mereka merayu kepada Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin. Mereka ini terdiri, penduduk negeri itu terdiri daripada puak-puak jabbar, puak yang besar-besar. Bagaimana mereka mahu? Mereka mahu macam mana masuk ini? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, kamu pergi bersama-sama dengan Tuhanmu. Kamu berperang, kami duduk di sini. Sesudah mereka itu kalah, baru kami boleh masuk. Itu mereka mahu macam tu. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Macam mana? Macam mana Nabi Musa nak buat? Tak boleh. Rancangan sudah terhalang di tengah jalan disebabkan rakyat yang dipimpin itu sebenarnya rakyat yang tidak mempunyai jati diri. Bahasa sekarangnya, tidak mempunyai jati diri. Mereka perlu jati diri, sanggup bekerja tanpa mengharapkan bantuan, dengan semangat berdekari. Ini tidak ada pada Bani Israel. Justru itu kepimpinan Nabi Musa alaihissalam, kepimpinan Nabi Musa tidak dapat diteruskan sekalipun pemimpin itu sudah cukup berwibawa, tapi rakyatnya tidak berwibawa. Katanya, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan sesungguhnya kami tidak akan masuk negeri itu. Negeri mana? Negeri Al-Ardul Muqaddasah yang disebut itu, kami tidak akan. Dalam bahasa Arab bila sebut lan ini, lan tak akan selama-lamanya. Sampai mati kami rela mati di sini. Kami rela pulang semula ke negeri Mesir. Apa jadi pun kami rela melutut kepada Firaun. Apa jadi pun. Itu maknanya lan. Lan nadkhulaha. Dalam bahasa Arab bila disebut lan ini, dia menafikan selama-lamanya pada masa depan. Kalau lam dengan mim itu masa lalu. Lam tidak pada masa-masa yang lalu. Wa inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami tidak akan masuknya sama sekali hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar terlebih dahulu. Keluar dahulu baru kami boleh masuk. Mana boleh hidup di dalam dunia ini penuh dengan ujian. Tidak ada sesuatu yang didapati dengan percuma saja, tidak ada. Mestinya dibayar. Bayarannya ialah jihad. Setengah daripadanya jihad. Sesuatu umat yang gagal untuk berjihad, dia akan hidup sebagai seorang hamba. Mengapa? Kerana dia tidak ada sifat jati diri padanya. Tak ada perkara yang boleh mempertahankan dirinya sendiri. Manusia dengan jihad yang boleh mempertahankan dirinya.
Kesanggupan untuk berjihad itulah senjata asli yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada setiap makhluk yang hidup ini, sama ada haiwan, pokok-pokok dan sebagainya. Ward, bunga mawar, semua orang suka kepadanya, tetapi bunga mawar dibekalkan dengan duri, tidak mudah untuk orang mengambilnya, sebabnya bunga ini lemah. Bunga kertas lemah, tetapi jangan cuba untuk mengambilnya, dia mempertahankan dirinya dengan duri yang ada. Tetapi kalau pokok yang tidak ada duri, bunganya cantik, dia tak sempat berbunga, pokoknya dibunuh orang, dibunuh. Inilah Bani Israel. Bani Israel yang tidak memahami perkara ini, hidup mereka pengecut, penakut. Dan penakut ini musuh kepada Bani Israel pada ketika itu. Ayat memberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya umat ini juga memahami apa yang terjadi kepada Bani Israel itu diharapnya tidak berulang kepada umat ini. Pengecut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar satu doa supaya kita baca. Baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu minta berlindung minal hammi, daripada duka cita. Duka cita, ada masalah tak lepas, barang hilang, macam-macam lagi. Kita mahu barang yang hilang tu hilanglah. Kita tak ada duka cita, itu hak orang. Minta. Tapi kalau barang yang hilang kita masih berduka cita, dia atas kehilangan itu, ini masalah sebenarnya. Ini penghalang kemajuan. Orang ni tak maju ni. Sebab dia berduka cita. Wal huzni, dan duka cita juga. Ini taraf duka cita pun ada A, B. Ada ABC dianya. Alhammi wal huzni ni duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta berlindung juga kepada-Mu daripada lemah, hidup tidak bermaya, wal kasal, dan hidup malas. Ini malas ni pada Bani Israel ni. Dia mahu makan saja, bergerak bekerja tak mahu. Dia mahu masuk selepas daripada penduduk-penduduk tu keluar, habis semua sekali dia masuk, ambil saja segala hasil mahsul yang ditinggal oleh orang itu, kebun dan sebagainya, masuk makan saja. Orang ni halau keluar. Itu mereka mahu. Namanya al-kasal. Al-kasal. Wa a'udzubika minal jubni. Ini yang saya nak sebutnya ni. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah minal jubni, daripada pengecut, penakut. Hidup yang takut sebenarnya dia sentiasa dikelilingi oleh musuh-musuh yang ingin membahamnya. Sebab dia takut. Mahulah seorang itu berani, dan ini sifat seorang Muslim. Hidupnya berani. Bukan Muslim seorang yang hidup pengecut dan ingin cari masa nak lari saja, nak mengelak diri daripada menghadapi tugas dan tanggungjawab. Minal jubni wal bukhli, dan hidup bakhil. Bakhil ni pun tidak disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ini orang tak suka juga. Minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku juga mohon perlindungan kepadamu daripada paksaan hutang. Hutang, banyak sangat hutang. Ini pun tak mahu juga hidup dalam dunia. Jangan ada hutang. Wa qahrir rijal, dan hidup dipaksa orang. Orang suruh sana, suruh sini, paksa begitu, paksa begini. Ini tak mahu. Mahu hidup seorang yang bebas. Bebas kita hidup. Kita suka buat, kita buat. Kita tak suka, kita tidak ada. Tidak boleh dipaksa oleh sesiapa. Kita memiliki diri sendiri. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Untuk kebebasan dalam hidup ini, jangan ada hutang. Kalau hutang, dipaksa. Kita dipaksa bekerja. Kita dipaksa mengikuti jadual. Kita dipaksa. Macam-macam paksaan. Nabi mengajar kita satu doa yang sangat baik, sekalipun rekas. Penyakit-penyakit ini ada pada Bani Israel. Iaitulah yang pertama sekali, yang namanya di sini penyakit al-jubnu. Mereka tak sanggup masuk, katanya, hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar lebih awal daripada negeri Kan'an itu. Kan'an. Palestin ini nama awalnya, sebelum daripada nama itu Palestin, Kan'an. Kan'an nama dia. Jadi bila disebut Kan'an itu negeri Mesir lah, negeri Palestin pada asalnya. Kemudian bertukar menjadi Palestin. Tak tahulah bila dalam sejarahnya nama. Kemudiannya di kalangan orang Yahudi, bumi ini namanya Ardul Mi'ad. Ardul Mi'ad maknanya bumi yang dijanji Allah untuk mereka. Bumi yang dijanji Allah untuk mereka nama Ardul Mi'ad. Asalnya sebelum daripada nama Israel ini, Ardul Mi'ad. Kemudiannya Israel ini nama selepas daripada tahun berapa, tahun 48, 47, namanya Israel. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Fa in yakhruju minha, kalaulah mereka itu keluar daripadanya, fa inna dakhilun, kami pun bolehlah masuk. Kalau mereka tak keluar, tak boleh masuk. Bahasa yang digunanya di sini begitu halus.
begitu halus, maknanya mereka ni memujuk rayu Nabi Musa AS. Nabi mereka tidak kata, "Hai Musa, kamu pergilah merabak dulu." Mereka itu kami barulah kami boleh masuk. Tak boleh. Dia kata hatta yakhruju, hingga mereka keluar. Tapi dalam ayat yang lain pula, mereka ini apabila gagal menyuruh dengan cara baik, suruh Musa supaya cari jalan, keluarkan mereka terlebih dahulu, barulah mereka gunakan perkataan yang lebih kasar, lebih besar, lebih keras. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu, hai Musa, dengan Tuhanmu, kamu berdua perang mereka. Barulah kami mau masuk. Mengapa? Kerana mereka dah tak tahan dah. Selepas daripada gagal kemasukan ini, mereka terpaksa tunggu selama 40 tahun. Sehingga Nabi Musa mati. Sehingga penggantinya mati. Mari pula anak saudara, berapa lama pula selepas daripada ini, Nabi Yusha pimpin mereka, barulah boleh masuk. Jadi dalam tempoh 40 tahun ini mereka mengalami berbagai-bagai penderitaan ketika mereka berada di padang pasir. Ayat ini mengulangi kepada kita untuk menjadikannya sebagai iktibar bagaimana untuk menjadi seorang yang berjaya dalam hidup ini. Hidup sebagai seorang manusia, hidup sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintahan, mahulah kerja keras, mahulah hubungan antara rakyat dengan pemimpin itu telus setiap arahan dikerjakan, dilakukan, dan kita dapati watak-watak yang ada, sifat-sifat yang ada pada Nabi Musa ini jelas sebagai seorang pemimpin yang berwibawa dan mempunyai pandangan yang jauh. Dan ini pun perkara yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan perancangan ini. Kemudian seterusnya, qala ya Musa,